Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Wazini Arif bin Wakiran. Nombor metrik D202511181165 akan menerangkan tentang topik pengurusan sumber dan bilik pembelajaran dari perspektif sosiologi pendidikan. Memasuki bahagian pertama iaitu pengurusan sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran merangkumi sumber manusia seperti guru dan mentor, bahan cetak, buku, teks dan juga jurnal objek konkret seperti makmal serta media digital seperti platform pembelajaran dalam talian. Mengikut perspektif fungsionalisme, sumber pembelajaran berfungsi sebagai alat sosialisasi yang menyampaikan ilmu, nilai dan kemahiran kepada pelajar. Teori konflik pula akan menjelaskan bahawa sumber dan kurikulum tidak sentiasa bersifat netral kerana kadangkala lebih memihak kepada satu kumpulan yang tertentu sehingga mewujudkan ketidaksamaan. Sementara itu pula, interaksionisme simbolik menekankan bahawa cara guru menggunakan sumber pembelajaran boleh mempengaruhi keyakinan diri dan identiti pelajar. Seterusnya, masuk kepada jurang sumber dan ketidaksamaan pendidikan. Tidak semua sekolah mempunyai kemudahan yang sama. Sekolah di bandar lazimnya mempunyai akses yang lebih tinggi berbanding daripada sekolah di luar bandar. Selain itu juga, jurang digital juga dapat menyebabkan pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan, kurang berpendapatan sukar untuk mengikuti pembelajaran berasaskan teknologi. Di Malaysia, kerajaan telah melaksanakan satu inisiatif iaitu D5 dan juga Nilam untuk membantu buku teks percuma bagi mengurangkan jurang tersebut dan juga mampu. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperkasakan. Bagi memastikan keadilan sosial dan juga pengurusan sumber dapat dilaksanakan secara sistematik, guru perlu mengagihkan semua sumber mengikut keperluan murid, memilih bahan yang mencerminkan pelbagai budaya masyarakat Malaysia serta melibatkan ibu bapa bagi memperkayakan sumber pembelajaran di sekolah. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan sumber, antaranya ialah kemahiran dan juga beban tugas guru, latar belakang sosioekonomi pelajar, kepimpinan sekolah serta prosedur birokrasi. Semua faktor ini menentukan sama ada sesuatu sumber itu dapat dimanfaatkan. Bahagian kedua ialah pengurusan bilik khas pembelajaran seperti makmal sains, makmal komputer, studio seni dan juga makmal bahasa serta pusat sumber. Bilik khas bukan sekadar ruang pembelajaran tetapi juga adalah ruang sosial untuk membentuk nilai, disiplin dan juga identiti pelajar. Menurut teori fungsionalisme, bilik khas membantu pelajar bagi mempelajari norma dan juga budaya satu bidang. Melalui teori konflik pula menjelaskan bahawa akses kepada bilik khas tidak semestinya sama rata antara semua sekolah, manakala interaksionisme simbolik menegaskan bahawa keadaan bilik khas yang bersih, moden dan juga selesa memberikan imej positif bahawa pembelajaran adalah satu yang penting. Untuk memastikan bilik khas berfungsi dan berkesan secara menyeluruh, semua pihak seperti guru, juruteknik dan juga pelajar perlu memahami peranan masing-masing. Pelajar juga perlu mematuhi peraturan keselamatan bagi menjaga peralatan. Penglibatan pelajar dalam membentuk peraturan bilik khas mampu meningkatkan rasa tanggungjawab dan juga mengurangkan masalah disiplin di dalam sekolah. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran seperti ketidaksamaan jadual penggunaan, kekurangan peralatan dan juga kekurangan kemahiran guru yang berbeza serta kemudahan yang kurang mesra kepada murid berkeperluan khas. Oleh itu, sekolah perlu menyediakan jadual yang adil, memberikan latihan berterusan kepada guru, menjalankan penyelenggaraan secara berterusan dan juga memastikan reka bentuk bilik khas bersifat inklusif. Sebagai kesimpulannya, pengurusan sumber dan juga bilik pembelajaran bukan hanya bertujuan untuk memastikan kemudahan digunakan secara cekap, tetapi juga memastikan setiap
Murid mendapat keperluan yang sama rata, adil tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan juga budaya mereka. Guru sebagai ejen perubahan perlu menguruskan sumber secara adil dan bijaksana supaya dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif, berkualiti dan juga menyokong kejayaan semua murid. Sekian, terima kasih.